Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib bulanan kita, tuan-tuan sekalian. Pada malam ini insya-Allah kita akan pergi pada tajuk yang baru, iaitu kewajipan menunaikan wasiat si mati. Belum lagi kan? Setelah ditolak pembelanjaan urusan pengkebumian, iaitu stage nombor 1, setelah berlakunya kematian, mestilah diuruskan hal pengkebumian si mati. Menguruskan hal pengkebumian si mati ini adalah hak si mati, maka tuan-tuan dan puan perlu segerakan. Soal kos yang berkaitan, kalaulah tak ada langsung di kalangan ahli waris yang ada akal untuk keluarkan duit sendiri untuk uruskan jenazah ayah dan mak, maka bolehlah diambil daripada harta si mati. Tetapi kalau anaknya cerdik sedikit, maka tidak diambil. Dia menganggap sebagai tanggungjawabnya kepada ayah atau ibunya yang selama ini mendidiknya dan membesarkannya. Kemudian kita dah belajar sebelum ini, setelah pengkebumian si mati, nombor 2 adalah diselesaikan hutang si mati. Kita dah baca dah hadis sebelum ini yang mengatakan roh jiwa orang yang berhutang ini di mana tempatnya. Dan bila mana dah selesai urusan pengkebumian dan diselesaikan hutang piutang si mati, maka waris-waris perlu membincangkan sama ada si mati meninggalkan wasiat ataupun tidak. Cuma berkaitan dengan isu wasiat ini, nak tahu ada ataupun tidak, kena faham wasiat itu apa terlebih dahulu. Iaitu wasiat ini, tuan-tuan dan puan-puan, dibuat semasa hidup, transaksi lepas daripada mati. Waktu hidup duitnya ada 1 juta, bila mati ada 500,000, maka 500,000 itu saja yang boleh diwasiatkan kerana tidak lagi wujud 1 juta tersebut. Dan wasiat ini juga, tuan-tuan dan puan, dia ada rukun-rukunnya. Dia ada pemberi wasiat, dia ada penerima wasiat, dia ada harta yang diwasiatkan, dan dia ada sirah, yakni lafaz ijab dan qabul. Kena faham itu dulu. Jangan kita duk bersembang, tuan-tuan dan puan, dengan ahli waris kita dalam keadaan kita tiada sepenuhnya ilmu tersebut. Takut-takut perbincangan itu banyak berkait tentang nafsu, tetapi bukan bersandarkan kepada ilmu. Kenapa saya sebut dalam bab ini? Satu permasalahan yang petang tadi WhatsApp dan telefon. Masa sebelum pada ayah meninggal dulu, tuan-tuan dan puan-puan, maka ayah bagi tahu kepada anak beranak tadi bahawasanya tapak rumah ini, kalau kamu tak nak ini dia tujukan kepada anak yang sulung, maka beri kepada Atan. Rumah tu yang kami duduk sebelum apak buat rumah lain, rumah sekarang ini bagi pada Emma. Tanah ini kongsi 3 orang. Benda ini, tuan-tuan dan puan-puan, berlaku pada tahun 2007 dahulu. Pelaksanaan itu. Maka sekarang ini 2020.
Maka salah seorang ahli waris kata, betul ke tidak wasiat yang dibuat itu? Betul ke kita bahagi selama ni? Pula. Dia petikai, tuan-tuan dan puan. Maka saya selidik tuan-tuan dan puan. Maka yang dikatakan adalah dia ini adalah anak lelaki. Dan dia ini tuan-tuan dan puan dapat sikit daripada orang lain. Tapi takkanlah baru sekarang baru timbul isu ini. Sebab 2007 dulu yang dibuat adalah dengan persetujuan, ditandatangani di hadapan pegawai bahagian pusaka kecil pejabat tanah. Dah selesai dah tuan-tuan dan puan. Kenapa baru timbul isu ini? Kenapa? Kerana dulu tidak berilmu, sekarang ini baru berilmu. Dia kata pada dirinya, dulu sepatutnya aku setuju yang bahawasanya aku nak bahagi faraid, bukan bahagi begini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, sebab itu saya katakan daripada awal lagi sebelum ini, bila nak membahagikan apa-apa wasiat, hibah, faraid dan sebagainya, perlu terang kepada semua ahli waris akan akibat, kesan, sebab dan sebagainya. Supaya ahli waris itu faham. Tapi persoalannya siapa nak terang? Kalau dah seluruh ahli waris tak faham. Sebab masyarakat Melayu kita kalau bab ini dia nak faham bila berlakunya kematian. Selagi mana tak berlaku kematian, selagi itu dia buat tak tahu saja tuan-tuan puan, dia kejar ilmu benda lain. Jadi bab ini kena belajar. Bab ini kena faham. Faham pun jangan duk faham atas angin. Sebab perbincangan yang dibuat ini dimaklum pada saya jadi berbalah. Dia kata dia faham ustaz ni kata begini. Tak tahulah ustaz tu dah kata begini, kalau korang tak ikut kat korang tanggung dengan dosa. Pula dah. Maka dia kata soal wasiat. Masalahnya perkataan yang dikeluarkan langsung tiada perkataan wasiat. Aku serah ini merujuk kepada barangkali berkaitan dengan hibah, bukan wasiat. Lepas tu bila si kakak ini terang, ustaz ni kata bukan wasiat sepatutnya begini. Dia bawa pula hujah lain. Dia kata kalau hibah sepatutnya kena bahagi sama rata. Siapa ajar dia? Hibah terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan. Nak bagi berapa? Tuan-puan, dibuat hibah itu waktu hidup. Transaksi pun masih hidup. Contoh saya ini ada harta. Saya nak hibahkan kepada seseorang. Ikut saya nak bagi pada siapa? Ustaz nak bagi separuh, ikut saya nak bagi suku ke nak bagi separuh. Sebab itu adalah hak saya. Pemiliknya masih hidup. Ini bibit-bibit akan berlakunya perbalahan tuan-tuan dan puan-puan. 2-3 hari lagi akan berlaku Street Fighter tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Seterusnya, wasiat disyariatkan bagi membolehkan seseorang itu memberikan sebahagian daripada hartanya kepada seseorang yang tidak berhak mewarisi hartanya apabila beliau meninggal dunia. Faham di situ dulu. Disyariatkan wasiat ini adalah bagi membolehkan seseorang itu memberikan sebahagian daripada hartanya, bukan semua, kepada seseorang yang tidak berhak mewarisi hartanya. Yang tidak berhak mewarisi hartanya siapa? Orang yang bukan menjadi ahli waris faraid kepada harta yang bakal kita tinggalkan nanti. Siapa ustaz? Contohnya saya ini. Saya sekarang ni ada kata Allah Ta'ala takdirkan mati, maka yang akan menerima harta pusaka saya dibagi secara faraid adalah mak saya, ayah saya, isteri saya, anak lelaki saya 2 orang. Ini saja yang terlibat. Habis tu adik-adik ustaz terlibat tak terlibatlah, sebab saya ada anak lelaki dan ditambah pula saya ada seorang ayah. Jadi makna kata wasiat ini disyariatkan pada orang yang tidak berhak mewarisi hartanya. Ya, maka kalau saya nak beri pada abang saya, maka inilah matlamatnya wasiat tersebut kalau nak beri. Sebab abang saya, adik saya tidak boleh mewarisi. Ini matlamat disyariatkan wasiat itu tuan-tuan dan puan-puan. Faham di situ dulu kenapa disyariatkan, baru belajar benda-benda lain yang berkaitan dengan wasiat. Antaranya seperti anak angkat. Kita ni dulu kahwin tak ada anak, ambil anak angkat seorang, lepas 2 tahun bela baru dapat anak. Maka anak angkat itu tidak boleh mewarisi harta kita walaupun 1 sen. Itu clear. Jangan duduk main tak tahu lagi tuan-tuan. Rasanya dapat. Ni betul-betul isu ini.
Yang kedua adalah cucu yang dipelihara sedangkan anak masih ada. Kita atuk ni, kita bela cucu kita daripada kecil. Kenapa cucu lain tak bela? Tahu, sebab dia yang pertama, aku bela. Maka kita sayang sangat kepadanya. Ayahnya ada lagi, ibunya ada lagi, ada. Maka sudah tentulah anda kata kita mati, dia tak akan dapat. Akan dapat pada anak kita. Okay. Adik-beradik yang tidak mewarisi kerana terhalang oleh anak atau bapa. Kita ada anak lelaki, kita ada anak perempuan ramai sebagai contoh. Kita masih ada ayah. Maka ini pun termasuk. Atau sesiapa sahaja yang dihajati oleh pemilik harta tersebut. Okay. Maka wasiat juga disyariatkan bagi membolehkan seseorang itu melakukan sedekah jariah terhadap sebahagian daripada hartanya, iaitu dibuatnya adalah memberikannya kepada sesuatu institusi atau organisasi atau masjid atau rumah anak yatim dan sebagainya. Dia mewakafkan hartanya kepada institusi berkaitan. Tuan-tuan kena ingat ya, duit tuan-tuan dan puan yang bukan dalam beg duit tu. Duit tuan-tuan dan puan belum confirm lagi dalam bank. Duit tuan-tuan dan puan yang confirmnya adalah yang masuk dalam tabung masjid. Habis tu ustaz, saya ada beg duit ni, mati malam ni, maka dibagi faraid, bukan lagi milik kita. Yang betul-betul milik kita yang hantar ke rumah anak yatim, yang beri pada sedekah RM1 seorang kan, yang jual tisu ketika makan kan, abang saya buta ni apa semua. Itu confirm duit kita, tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan ada harta, maka fikir-fikirkanlah apa benda yang tuan-puan boleh backup diri tuan-puan dengan duit yang ada sekarang. Tuan-puan dapat gaji bulanan kan, dapat pencen bulanan kan, cuba fikir balik, adakah bulanan tersebut membantu kita? Adakah setiap bulan kita transfer ke satu akaun yang mana untuk masjid, ataupun tak payah tuan-puan, ambil saja bil elektrik dengan bil air masjid di surau ini, ambil nombor akaun dia, setiap bulan transfer RM5 paling kurang. Kan? Dalam keadaan tak perasan, rupanya dah 30 tahun saya transfer ustaz. Tengok berapa banyak pahala tersebut. Kalau kaya, buat cara kaya. Kalau miskin, buat cara miskin. Sikit pun tak apa, banyak pun lebih baik. Okey. Maka tuan-tuan dan puan-puan, galakkan berwasiat ini tuan-tuan dan puan ditulis dalam buku ini bahawasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah berwasiat 1/5 daripada harta mereka supaya diberikan kepada keluarga yang tidak berhak mendapat harta pusaka. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab berwasiat dengan kadar 1/4 daripada hartanya. Kebanyakan sahabat-sahabat baginda Nabi SAW meninggalkan wasiat ini. Cuba lihat amountnya, 1/5, 1/3. Ada yang 1/2, ada yang wasiat semua sekali. Tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu dalam bab wasiat ini dia ada rumus yang dinamakan sebagai 1/3 daripada keseluruhan harta si mati setelah dia mati. Pegang situ, 1/3 daripada keseluruhan harta si mati setelah dia mati. Boleh faham? Boleh. Baik. Kepada siapa wasiat ini ditujukan? Maka yang pertama adalah sebaik-baik wasiat ditujukan kepada kaum keluarga yang miskin, yang tidak mewarisi hartanya. Tuan-tuan balik nanti cuba semak balik, tengok adik-beradik kita, tengok pak saudara kita, tengok anak saudara kita. Tentu ada yang susah kan, bukan semuanya kaya. Maka ke situ dulu. Tuan-tuan buat korban, sembelih kambing, lembu dan sebagainya. Cuba tengok dulu sekeliling kita. Tengok dulu, cuba semak balik. Gaji dia sama dengan kita ke tidak? Anak dia beli sekolah sama macam kita ke tidak? Yuran anak sekolah dia dah bayar ke belum? Baju anak sekolah dia yang pakai 2 tahun lepas atau baru beli bulan lepas? Cuba tengok balik. Bantu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau buat begini, insya-Allah kadar kemiskinan di Malaysia akan turun. Sebab orang susah sebelum dia meminta-minta pada orang lain, ahli keluarga yang turun ke lapangan dahulu. Begitu tuan-tuan dan puan-puan. Puan jangan ingat, tuan-tuan dan puan-puan ada ijazah, ada master, gaji 4, 5,000, 7,000. Tuan-puan biarkan adik tuan-tuan dan puan yang ada SPM saja gaji 900 kerja sebagai promoter di supermarket dan sebagainya. Kita ini 5,000, dia 900. Sudah tentu dia kena survive dirinya, kan?
Jadi setiap bulan itu cuba telefon, tanya, buatlah apa-apa yang patut supaya meringankan bebanan dia. Kita RM5,000 kan, bagilah sikit, RM50, 100 daripada dia yang 900, disebabkan kita tambah 100 jadi 1,000 bulanan dia. Kita bantu dia, tuan-tuan. Baik. Yang kedua adalah utamakan keluarga terdekat seperti keluarga mahram. Tuan-tuan kena ingat, panggil mahram, jangan panggil muhrim. Ini setengah pada kita muhrim, ustaz. Mahram. Muhrim itu orang berihram, tuan-tuan apa. Kemudian keluarga susuan. Keluarga susuan ini jangan lagi terkeliru dalam bab ini. Susuan ini mestilah disusukan 2 tahun ke bawah, bukan 2 tahun ke atas, dengan beberapa kali kekenyangan. Yang dikatakan kekenyangan itu bila mana si anak itu dia mengisap susu badan ibunya, kemudian dia melepaskan puting dan dia rehat dan dia tidur. Itu 1 kali kekenyangan. Habis tu saya tak nak isap di susu dada, maka dia suka dengan botol, maka boleh perah, simpan dalam botol, jangan dicampur dengan mana-mana susu, simpan dalam peti, kemudian dia bangun apa semua, susukan dia lepaskan puting itu, maka dia tidur dan dia rehat. Itu 1 kali kekenyangan. Dan keluarga perkahwinan. Nombor 3, berwasiat kepada anak angkat. Anak angkat ni tuan-tuan dan puan tidak boleh mewarisi harta kita walaupun 1 sen. Ingat pesan saya ni. Anak angkat tidak boleh mewarisi harta kita walaupun 1 sen. Ada lagi yang terkhilaf, dia ingatkan dapat, tuan-tuan dan puan. No, anak angkat tak boleh. Walaupun ada yang mana golongan dulu-dulu 80-an, 70-an yang ambil anak angkat nasab kepada dia. Walaupun nasab kepada dia itu satu dosa, tuan-tuan dan puan sebenarnya, tapi JPN sekarang dah selesai dah bab ini pada saya, maka tetap tidak boleh mewarisi. Kena maklum pada anak itu, awak ini siapa. Jangan kita lock begitu saja, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan buat begitu. Dia duk ingat kita ni ayah kandung dia, maka duk jajalah IC, sijil lahir dan sebagainya. Kena perbetulkan balik. Yang kesalahan dulu tak apa, yang dulu, tapi yang baru ini kita masih hidup, kena perbetulkan balik. Maka anak angkat ini tidak boleh mewarisi harta kita. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan berkata kepada anak-anak yang 5 orang ini, semua sekali ada 6, campur anak angkat jadi seorang ini, maka anak yang kandung 5. Aku mati nanti kena beri pada dia sikit. Tuan-puan jangan percaya pada anak-anak, sebab anak-anak tuan-tuan manusia. Tuan-tuan dan puan-puan pun ada hari nak mari masjid, ada hari tak nak mari masjid, tuan-puan nak harap pada anak-anak. Kita ni tuan-tuan, iman kadang naik kadang turun. Jadi dia tu manusia. Sebab itu saya sedikit sebanyak tuan-tuan cuba ikhlaskan hati saya di bila mana berceramah ni. Kenapa? Saya nak kejar satu benda. Bila mana mati saja anak Adam, perkara pertama yang akan boleh menyambung pahalanya adalah sedekah jariahnya, betul? Barangkali saya kedekut. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ni malam ni. Ni malam ni. Saya sampai pada tuan-tuan dan puan, tuan-tuan faham. Tuan-tuan sampai pula pada orang lain, I love you, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tuan-tuan akan tolong saya. Kalau saya fahamkan tuan-tuan dan puan malam ini dan sebelum ini, tuan-tuan faham, balik ni keadaan faham. Tuan-tuan pula laksanakan apa yang saya sampai, kemudian tuan-tuan dan puan pula bagi lecture pula pada orang lain, maka kita saling bantu-membantu, tuan-tuan dan puan. Ini pertaruhan kita, tuan-tuan dan puan, supaya boleh backup kita di akhirat kelak. Mana tahu tuan-tuan dan puan tengah duk beratur ni kan, menghadap Allah ini duk tapih, amalan saya sikit. Tuan-tuan pun kata, Ustaz Ehsan takkan sikit rasa Ustaz kot. Maka marilah amalan yang mana yang dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik. Yang keempat adalah berwasiat bagi tujuan kebajikan atau amal jariah kepada masjid atau institusi kebajikan. Berwasiat bagi tujuan kebajikan. Tuan-tuan dan puan-puan mewakafkan harta tuan-tuan dan puan untuk masjid, untuk tanah kubur, untuk majlis agama, untuk sekolah agama, ma'had tahfiz. Maka kalau tuan-puan ada, silakan.
Tapi ingatlah juga tuan-tuan, jangan diberi semua pula. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan tinggalkan ahli waris ni, nak tinggalkan nanti ni, tuan-tuan akan tinggalkan juga ni, tinggalkan isteri dan anak-anak ini, tinggalkan dalam keadaan mereka ini tidak meminta-minta pada orang lain. Cukup dengan apa yang tuan-tuan tinggalkan itu. Pegang situ. Ada lebih lah ustaz, sebab dah bagi dah seorang-seorang ni, rasa cukup dah. Ambil yang tu, buat yang saya katakan tadi. Tapi nak buat, kena buat masa hidup. Saya tak kira, saya nak cerita kat malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu jemaah di suatu negeri, di suatu masjid. Saya ceramah kuliah subuh. Tajuk ini kot rasanya dulu. Setiap kali kuliah subuh saya, sebulan sekali, akan ada atuk yang bertongkat datang di masjid tersebut. Habis ceramah, makan sekali dengan dia. Saya kata, atuk berapa umurnya? Dia kata 80 lebih. Bertongkat. Saya dengar ustaz ceramah tadi, tapi tak apalah ustaz, syukur dah sebab saya dah beri dah harta pada anak-anak seorang sekeping. Satu tanah saya beri pada masjid, saya wakaf pada masjid. Saya kata, beruntung Tuan Haji boleh bagi tanah. Atuk, saya panggil atuk, boleh bagi tanah tu lah kan, backup kita kan. Saya kata, bagus tu, tanya, kata, atuk boleh buat macam ni. Lepas beberapa bulan, hampir setahun saya ceramah, atuk itu tidak lagi kelihatan. Maka saya tanya pada orang masjid, mana atuk ni? Dia kata, atuk ni uzur sangat dah ustaz, nyanyuk dah. Nak mari jalan pun tak boleh pakai pampers, nyanyuk, cakap pun tak tahu apa dah. Maka saya kata pada orang masjid, saya kata, tak apalah, nyanyuk-nyanyuk pun, sekurang-kurangnya dia wakaf dah tanah ni pada masjid ni. Dia kata, wakaf apa yang ustaz? Masjid AJK beritahu. Wakaf lah dia cerita kat saya dulu dah. Ni, ramai orang dengar. Memanglah dia cerita ustaz, masalahnya kami dah pergi daripada rumah dia, jumpa dengan anak beranak dia. Nak cakap dengan dia memang dah tak ada respon lah, sebab dia sendiri pun nyanyuk. Maka kami kata, kami nak uruskan sebab dia tak datang dalam masjid ni, takutlah pendek umur. Maka anaknya kata tadi, wakaf apa? Tak ada tukar nama kami dah. Boleh guna bahasa kasar sikit. Cilaka punya anak, tuan-tuan dan puan-puan. Ni, anak begini. Ayah buat begitu, nak backup diri dia, mati nanti. Yang kau buat begitu, kenapa? Tengok, ayah masih hidup, cuma nyanyuk, tak dah buat begitu. Agak-agaknya kalau ayah mati, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Woi. Lepas tu tak buat follow up. Follow up apa ustaz? Pergi macam nak berbalah pula dah. Balik begitu orang masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang berhasrat, sila buat sekarang. Hari ni cuti kan? Besok buka pejabat kan? Nak pergi. Jangan tunggu, dengar pesan saya ini, jangan tunggu. Tuan-tuan takkan menyesal kalau saya katakan ini. Kalau ada, tak ada biarlah. Kalau ada, dipersilakan. Buat tuan-tuan dan puan-puan, jangan tunggu. Kalau jadi sebegitu tuan-tuan dan puan-puan, maka rugi sajalah apa yang dia ada. Tapi anak saya baik ustaz. Betul anak kita baik, tapi yang kahwin dengan anak kita, siapa bela dia? Kita ni bela dia, kita bela anak kita kan? Yang kahwin dengan anak kita, dia baru 6 tahun kahwin kan? Dia dah sinonim dah dengan sifat dia. Dia dibela orang lain kan? Bukan nak kata menantu tuan-tuan ini orang jahat. Saya suka berfikir luar kotak. Tuan-tuan jangan percaya sangat pada manusia. Jangan percaya kepada yang akan mati. Percaya hanya kepada yang tak akan mati, Allah Subhanahu wa taala. Pegang situ tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-puan duduk bodek bos kan, mengharapkan dia pun janji, insya-Allah saya akan bagi ni anugerah perkhidmatan cemerlang APC tahun ni. Cukup tak? Cukup bulan orang lain naik. Apa ni bos? Itu janji lain sebab dia manusia. Jadi dengan Allah. 2 bulan lepas berceramah di suatu kementerian di Putrajaya.
Tapi musim PKP tak boleh dah ceramah dekat-dekat kan, jauh-jauh kan, satu meja meeting gitu. Saya tengah ceramah-ceramah, ada seorang lelaki sini, daripada awal sampai habis tak buka spek mata. Gelap, spek mata hitam. Saya kata, kau hajar mamat ni. Habis ceramah tuan-tuan dan puan, dia bangun buat keluar tongkat. Buta rupanya. Allahu Akbar. Jahat mulut saya. Saya cakap dalam hati saya, buta. Maka bila bangun, saya pun pergi makan dengan dia. Hati dah tak cantik tadi kan, pergi jumpalah dia. Kata, abang ni OKU penglihatan bila? Dia kata baru 2 tahun Ustaz. Oi, oh bukan sejak lahir, bukan Ustaz. Ramah orangnya. Abang sakit apa? Kencing manis. Kencing manis tuan-tuan hati-hati ya. Dia sampai tahap maksimum dia boleh makan mata tuan-tuan sekalian. Buta waktu itu. Dia punya ni dah kerat, kaki pun dah tinggal satu dia punya jari. Muda lagi, tak sampai 40 lagi. Abang sekarang duduk di mana? Oh, saya duduk di kuartus Putrajaya. Pesing berapa tau? Isteri anak-anak, oh isteri saya dah mau cerai lama dah, 2 tahun lepas. Anak-anak pun dia buat lagi 2 tahun. Saya tak tengok ustaz, anak saya menangis dia. Aduh. Kata abang, macam mana kehidupan abang semenjak buta ni? Dia kata, kehidupan saya ustaz semenjak buta ini, saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana membutakan saya. Saya kata, kenapa cakap begitu? Betul ustaz, saya syukur. Kenapa? Sebab sebelum saya buta, saya tak tahu rakaat. Baru pecah temelang. Saya tak tahu rakaat berapa ustaz. Semenjak buta baru tahu rakaat berapa. Semenjak buta, anda kata ada saja aktiviti, program agama, jabatan, confirm saya akan turun ustaz. Dia driver dulu. Saya kata, mana member-member yang huang-huang? Dia dah driver kan, huang-huang sikit kan, mesti ada geng-geng dia kan, klik-klik dia. Dia kata, kawan ni ustaz, dia sekali 2 tanya khabar, lepas tu dia hilang. Oh, Jadi abang suka dengan buta sekarang? Dia suka ustaz, mujur Allah Ta'ala buta kan, kalau Allah Ta'ala matikan saya. Maka saya kata pada dia, yang abang tinggal dulu, abang kena qada. Ya ustaz, saya tengok usaha qada. Tapi saya cuma tak ingat ustaz, berapa banyak saya tinggal. Aduh. Lepas tu adik-adik jangan tinggal sepuas, dengan tinggal solat. Bila umur dah tua, dia menyesal. Kusyuk itu kusyuk lah. Ceritanya kena buat. Jangan bawa alasan pada ustaz. Adik baju kotor, adik traffic jam, bangun lewat, tak mau. Alasan itu tak guna pakai. Mesti solat. Dia umur muda begini, dia macam-macam lah kan, nafsu bergelora kan. Dia bila dah tua, 60, 55, dia ingat yang dulu dia tinggal. Kalau dia ingat berapa dia tinggal, okey. Kalau tak ingat, 5 tahun ke 6 tahun macam tengah solat kan, rakaat kedua ke rakaat ketiga ni, sudah keempat dah rasanya ni. 2 dan 3, maka ambil yang 2 lah, confirm yang 2 takkan yang 3 kan. Itu dia punya cara bila tak ingat rakaat itu. Okey, boleh faham di situ tuan-tuan dan puan-puan. Okey, maka galakan berwasiat ini tuan-tuan dan puan, saya boleh katakan tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan dan Allah Ta'ala jadikan zuriat keturunan kita berbeza dalam surau ini. Ada orang dia kahwin tak ada anak. Ada orang kahwin ada anak perempuan seorang saja. Ada orang kahwin ambil anak angkat baru dapat anak kandung. Ada orang zaman muda dulu dia telanjur, ada anak tak sah taraf. Dia ada beza tuan-tuan dan puan-puan. Jadi disyariatkan wasiat ini adalah matlamatnya diberikan kepada orang yang tidak layak menerima harta pusaka kita. Maka orang-orang tadilah yang kita tahu dah mereka ini tidak layak. Sebagai contoh, tuan-tuan tahu dah anak perempuan dia tidak boleh mewarisi dan isteri pun tidak boleh menutupi semua harta kita. Sebagai contoh, ayah pun dah tak ada, anak lelaki pun tak ada. Maka buatlah wasiat ini. Ataupun kita ada bela adik kita ni OKU. Anak kita pula ada lelaki perempuan confirm adik OKU kita tak dapat. Maka wasiatlah kepada dia. Sebab itu wasiat dan hibah ni bukan semua kena pakai. Sebab kita ada dah faraid. Sebab itu saya tak apa nak setuju bila datang faraid ni dia payah. Payah kena ambil ni package ni kami ni. Ni. Yo ke? Memang hari ni berapa banyak atau orang Islam tak dituntut. Oh, sedap cakap. Oh, dia jadi saya ambil wasiat. Alhamdulillah ada commission.
Jangan menafikan faraid. Jangan. Allah Ta'ala dah kanunkan, kan mesti ada sebabnya. Tuan-tuan tanya saya, Ustaz tak buat wasiat? Saya tak perlu. Saya dah nyatakan ahli keluarga saya tadi kan. Anda kata mati, saya tahu dah kan siapa yang akan mewarisi. Saya dah cerita pada tuan-tuan sekalian. Maka saya tak perlu. Hibah? Tak perlu. Sebab saya ada siap dah. Saya tiap-tiap bulan tuan-tuan sekalian adalah duit gaji saya akan salur kepada akaun masing-masing. 3 orang insan ini. Anak isteri, anak lelaki, anak lelaki. Anak pertama, anak kedua. Masuk. Anda kata saya mati, dalam akaun masing-masing, korang punya. Ni ambil daripada sini. Ni ambil daripada sini, rumah yang 2 nama, itu saja. Yang lain tak payah fikir. Ada masing-masing. Setengah orang, bila suami mati, isteri pula kena buktikan dalam akaun suami ada duit saya simpan dalam akaun dia. Pula siapa nak percaya? Jadi kena clear dalam bab itu. Maka dalam bab wasiat ini tuan-tuan dan puan, mestilah tidak melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta. Jangan bawa kepada saya mana-mana produk yang mengatakan boleh wasiat semua sekali. Ni kata pada dia, wasiat semua sekali mesti mendapat persetujuan ahli waris yang lain. Kalau ahli waris lain tak setuju, maka nak jalan macam mana semua tu? Mesti 1/3 daripada keseluruhan harta. Itu rumusnya. Kemudian wasiat ini juga tuan-tuan dia terbahagi kepada 2, iaitu wasiat kepada ahli waris dan wasiat kepada bukan ahli waris. Wasiat pada ahli waris ni, contoh saya wasiatkan kepada anak saya, anak sulung saya, Ahmad Ziyad namanya. Itu anak sulung saya. Wasiat kepada bukan ahli waris, sebagai contoh saya wasiatkan pada Tok Imam tadi. Tok Imam tak ada kena-mengena dengan saya. Ahli waris ini adalah orang yang layak menerima faraid kita. Itu maksud saya. Saya wasiatkan kepada abang saya, dia pun bukan ahli waris saya. Saya wasiatkan pada isteri saya, isteri saya ahli waris saya. Saya wasiat pada ayah saya, ayah saya adalah ahli waris saya. Okey. Bila mana kita wasiatkan kepada ahli waris, saya wasiat pada anak sulung saya meninggal dunia, maka anak sulung nak laksanakan wasiat tersebut, maka anak nombor 2 Ahmad Baihaqi ini tidak bersetuju dengan wasiat tersebut, maka Ahmad Ziyad tadi, yang sulung tadi, tak dapat wasiat tersebut. Wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan. Habis tu anak sulung saya Ahmad Ziyad dapat apa, Ustaz? Dia dapat faraid sahaja. Kalau seorang saja tidak bersetuju atau semua sekali tak setuju, tetap tidak boleh laksanakan wasiat tersebut, iaitu kepada ahli waris. Boleh faham kat situ? Pegang betul-betul. Kemas tu, pegang situ. Yang kedua adalah wasiat kepada bukan ahli waris. Saya wasiatkan pada Tok Imam ini. Ditakdirkan Allah Ta'ala saya ini meninggal dunia, maka Tok Imam ini nak ambil 1/3 daripada harta saya. Ahmad Ziyad tak setuju, Ahmad Baihaqi tak setuju, Nurul Ashikin tak setuju, Tuan Haji Daud tak setuju, Puan Hajah Salmah tak setuju. Buka habis kopiah Tuan Haji Daud waktu tu. Mana dia? Tok Imam ni kata, mana ni? Nak wasiat kan? Contoh. Tok Imam ini tetap akan dapat 1/3. Walaupun seorang ataupun keseluruhan membantahnya. Kenapa? Sebab dia adalah bukan ahli waris. Habis itu Ustaz, kenapa begini? Berpegang balik kenapa wasiat itu disyariatkan. Pegang situ. Mudah. Tak payah pergi jauh-jauh. Faham di situ, baru tahu matlamat. Agak-agak yang dalam surau ini, tuan-tuan sekalian ni, para bapak-bapak sekalian ni, agak-agak perlu tak buat wasiat sekarang ni? Perlu. Ramai hanggu. Anda kata ada sebabnya. Mesti ada sebab kan? Mesti ada sebab kan? Yang hanggu itu mesti ada sebab. Tuan Haji kita perlu buat wasiat? Perlu. Mesti ada sebabnya. Abang Fazil kita perlu buat wasiat? Tak kan? Isteri seorang je kan? Tak perlu. Haji perlu? Ada sebabnya. Nampak dah kat situ? Kenapa? Cuba tanya. Nak bagi pada siapa? Yang tidak boleh dapat faraid. Dia ada matlamat dia. Jadi istilah wasiat ini bukan semuanya perlu dibuat. Okey, kita pergi lagi tuan-tuan sekalian. Isyak dah. Kita azan dulu.
Sila azan dulu, kan saya sambung sikit lagi, boleh? Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Okey, sikit lagi sikit lagi. Maka tahun ini adalah tahun 2020. Sekarang ini bukan 1986 tahun saya lahir. Sekarang ini bukan tahun 70-an, 2020. Maka tuan-tuan, janganlah seperti mana dibuat wasiat seperti mana dahulu kala. Awang, aku beri tanah belakang rumah ni, aku beri padamu. Aku beri dah padamu ni. Tapi nanti bagi sewa, mu bagi pula sama rata dengan adik-beradik. Pening. Nak bagi apa ni? Oh, kita pun tak ada ilmu kan. Oh, baik mak. Bila beri pada kita, apa pula berkenaan dengan sewa bagi sama ratanya? Beri pada kita, kita punya pasal lah nak sewa ke tidak, betul tak? Okey. Terma itu perlu cantik. Aku wasiatkan harta aku ini kepada engkau. Saya terima ayah. Buat lafaz waktu hidup, transaksi lepas pada mati. Tapi janganlah verbal begitu. Boleh verbal, cukup rukun, tapi jadi masalah. Haji ni wasiat pada saya. Kereta Mercedes dia. Saya dah terima Tuan Haji, nanti mati nanti saya bagi ambil baru cakap malam ni, mati terus malam ni, contoh. Saya tahu dia mati dalam WhatsApp group belia Batam Benar ni. Saya cuti besok. Saya pergi settle dia punya jenazah sampai ke liang lahat. Mesti isteri dengan anak-anak pelik. Apa hal Ustaz Ihsan jadi telajak lebih
giat ni. Habis tanam. Mana kunci aja? Kunci apa? Kunci kereta Mercedes. Kenapa Ustaz? Malam tadi masa kuliah dia bagi pada saya, dia wasiat pada saya. Saya terima dah. Bila? Sudah. Dia bagi malam tadi. Abang Fazil pun dengar. Jemaah pun dengar. Jemaah dalam Facebook pun dengar. Takkan tak percaya, saya ustaz kot. Dia tak kira ustaz tak ustaz. Dia mula bergaduh . Padahal benda tu wujud kan? Sebab verbal. Saya tak puas hati. Saya pergi ke mahkamah, saya filekan permohonan pengesahan wasiat. Saya adalah pihak plaintiff, isteri, anak-anak dia semua jadi pihak defendant. Dia lantik lawyer, saya lantik pun lawyer. Saya akan fight dengan isteri dan anak-anak dia. Agak-agaknya isteri dan anak-anak dia akan terus menghormati saya ataupun akan cakap inilah ustaz penunggang agama. Nombor 1 ke nombor 2? Nombor 1 lah, anak beranak dia baik. Nak sabar ni semua. Itu dia. Jadi bagaimana nak buat ustaz? Buat dia mudah saja, tuan-tuan. Buatlah perjanjian di situ. Ada lafaz ijab, ada lafaz qabul. Offer dan acceptance. Ijab qabul. Aku terima, aku nikahkan nikah. Aku terima nikahnya. Tu ijab qabul. Aku wasiatkan, aku terima wasiat tersebut. Pergi Pesuruhjaya sumpah, stamp hasil dan sebagainya. Tak cukup lagi. Cukup, tapi kalau pergi pejabat tanah tak laku. Dia akan cakap, sebelum kita bahagi, pergi settlekan dulu permohonan pengesahan wasiat. Maka akan pergi macam tak dibalik. Tak syok . Boleh kalau bersetuju. Masalahnya haji ni dah pejam dah, tak ada dah. Barangkali masa dia celik dulu, semua hormat pada dia. Tapi bila dah pejam, hormat pun dah tak ada dah pada yang lain. Mana tahu kan? Apa itu ustaz? Maka pergi endorse terus ke mahkamah, buat permohonan pengesahan wasiat. Alhamdulillah, selesai. Tuan-puan kenal Datuk Dr. Amran Kasimin yang meninggal hari itu? Dia buat kepada anak-anak dia. Bukan buat ni saja, terus endorse ke mahkamah. Ini orang ada ilmu. Tuan-tuan pun ada ilmu, setiap malam dengar kuliah agama dan sebagainya, maka buat juga. Boleh? Jadi buat begitu. Tak ada contoh ustaz ambil minta dengan saya, saya share, tukar nama. Tukar nama. Tapi saya akan letak di situ penerima hibah Muhammad Ihsan Muhammad Daud. Biar dia tak tukar, tak tiba-tiba tak teringat. Tersalah tak tukar ustaz. Itu saja. Jadi ada soalan ke? Ada? Tak ada. Sila. Apa dia Haji? Bolehlah Haji. Doakan saya, mudah-mudahan apa yang saya sampai mudah untuk orang faham. Saya tak nak pergi jauh-jauh sangat. Lagi ni saya pergi tu je. Ramai dah tu Haji bila saya bercakap, yang budak-budak muda kan, yang terlanjur kan, dia datang. Dia WhatsApp, dia tanya. Saya kata kenapa you datang, kenapa awak, you pula dah ada budak kan. Kenapa datang jumpa saya, kenapa WhatsApp saya? Dia kata rasa macam mudah untuk bercakap dan rasa macam tak ada hijab, dia kata. Makna kata budak suka cara ceramah gini kot. Kan? Okey. Lagi soalan? Sila. Sekarang ni Haji ada isteri seorang, anak perempuan 2 orang. Anak lelaki dah meninggal. Meninggal tu waktu kecil kan, ada cucu ke? Mak ayah Haji ada lagi? Mak ada lagi. Kan? Dah ada. Ni cerita ni Haji meninggal kan? Nak cerita ni adalah kalau Haji meninggal kan? Kan? Jadi mak dia tak terlibat lah. Ni mak ayah Haji ada lagi. Okay. Maka kalau Haji nak wasiat pada saya, better hibah. Ada hutang dia.
Kalau yang tak ada hutang, hibah tukar nama terus. Itu adalah lebih baik. Kerana dah tak berbangkit dah soal permohonan pengesahan wasiat. Itu je matlamat saya. Tapi bila saya kata begini, sifat orang Melayu setengahnya dia jawab begini, Ustaz, saya nak hibahkan kereta dan rumah pada isteri saya sebab dia berkhidmat pada saya cantik, Ustaz. Oh, saya kata bagus, abang. Maka saya kata tukar nama terus kan, hibah pada dia. Tapi saya mari terfikir, Ustaz, kalau lah isteri saya kahwin lain, saya mati nanti, seronoklah suami baru dia pula. Saya nak jawab macam mana gitu. Maka saya kata pada dia, tak payah hibah, tunggu faraid je. Tu lah saya rasa gitu tu baik dah. Buat apa tanya soalan gitu? Haji tak ada gitu kan? Habis tak, mana kata kalau nak beri terus, betul tak? Dah tak terfikir dah, andai kata aku beri rumah ni, anak halau aku daripada rumah, tak ada, betul tak? Boleh? Haji sila. Benar, faraid. Selebihnya maka dibahagi faraid. Makna kata ahli waris yang layak. 3 rumah. Baik. Oh, siapakah yang kena bahagi? Okey. Soal anak ada 5, rumah ada 3. Dah nak bagi macam mana, Ustaz? Dia akan dibuat penilaian kepada ketiga-tiga rumah tersebut. Kalaulah anak pertama kata aku nak rumah nombor 1 ni, maka dia ambil bahagian dia saja. Contoh bahagian dia saja untuk keseluruhan harta berkaitan dengan rumah itu adalah 100,000. Rumah tu harga 400,000, maka 300,000 ni dia kena bayar pada ahli waris yang lain. Oh, dah dia nak ambil mana, Ustaz, 300,000 lain, maka kena jual rumah sebut. Maka dia ambil bahagian dia saja. Tapi banyak yang berlaku, 2 rumah ni untuk bagi 2 orang ni, 2 rumah ni, begitu. Ada yang buat dia jenis begitu, sebab duit cash tak ada haji kan. Jadi yang membahagikan pilih apa semua ni adalah ahli waris itu sendiri yang berbincang. Di pejabat tanah hanyalah untuk, kalau dia kata ada persetujuan, maka buatlah persetujuan sebut. Kalau tak ada, maka kena jual rumah sebut, nilai dan bahagi. Siapa nak rumah ni, dia bayarlah bagi orang lain. Tu haji. Rumit jugalah. Haji ada 5 anak. Tak boleh haji sebab mati belum wujud. Jangan berbincang soal faraid selagi mana diri belum mati. Dia tak, dia maksud haji, okey, nanti anda kata mati nanti faraid korang bagi ni begini. Betul? Tak boleh. Adalah dilarang. Haji tidak boleh kata pada anak, aku mati nanti faraid bagi sama rata. Tidak terpakai kata-kata tersebut kerana belum wujudnya mati. Faraid wujud setelah adanya mati. Contoh, boleh nak bercerai dengan aku dengan syarat kau jangan tuntut mut'ah. Boleh? Saya tak tuntut abang. Saya tak akan tuntut daripada abang. Bercerai saja dia pun tuntut. Adakah menjadi kesalahan dia untuk menuntut? Tidak menjadi kesalahan. Cuma adalah dia berdosa menipu je lah. Sebab ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, tu sahaja. Sebab apa? Sebab dia bercakap benda yang belum wujud. Dia wujud setelah wujudnya mati. Dia wujud setelah wujudnya cerai. Itu haji. Jadi haji takut tak settle benda tu. Nak mudah kan? Tapi anak haji okey kot. Okey. Dia dah cuak dah. Jawapan Ustaz bagi saya kurang jelas. Okay. Yang faraid ni, yang membuat pembahagian faraid ni, adakah di antara ahli keluarga atau pihak pusaka kecil? Pusaka kecil, sebelum itu dia akan tanya, nak bahagi faraid ke nak bahagi dengan persetujuan bersama? Maknanya waris tu kena pergi ke pusaka kecil. Mesti. Bahagian pusaka kecil pejabat tanah. Ustaz tadi sebut mahkamah. Mahkamah tu mahkamah sivil ke mahkamah syariah? Mahkamah syariah untuk keluarkan sijil faraid. Mahkamah sivil yang Jelah, makna kata pusaka kecil dengan mahkamah sivil lah. katakanlah kawan tu membuat ni, dia kata dia buat ni wasiat.
Oh, buat wasiat nak pergi ke mana? Okey, mahkamah syariah. Bawa perintah tadi pergi ke pusaka kecil, laku. Mahkamah Syariah kita pergi kepada yang registrar. Betul. Bidang kuasanya mahkamah tinggi, dia panggil permohonan pengesahan wasiat. Jadi bicara semua sekali, keterangan diambil, maka keluar satu perintah. Perintah tadi bawa ke bahagian pusaka kecil, baru laku. Kalau bawa perjanjian di pusaka kecil, tak laku. Dia akan kata settlekan pengesahan terlebih dahulu. Itu dia lagi. Jadi kalau 3 rumah ada 5 anak, betul, boleh. Maka tidak ikutlah yang tadi tu. Tapi bab persetujuan bersama, saya nak ingatkan Haji, ingat ni, semua sekali ingat. Persetujuan bersama mestilah kita maklum dulu pada ahli waris bahawasanya bahagian engkau kalau faraid ini bahagian dia. Sekarang ni nak bagi sama rata, boleh korang setuju ke tidak? Begitu. Guru saya pesan, Dr. Saleh meninggal dah almarhum dah. Dia kata tidak cukup dengan itu. Dia kata bila mana terang, mesti terang betul-betul. Dan paling cantiknya adalah beri dulu bahagian masing-masing. Okey, saya test dalam surau ni. 1, 2, 3, 4. Kita ni 5 beradik. Adik perempuan kita di hujung sana. Bahagian faraid ayah kita, saya 100,000, Haji 100,000, 100,000, 100,000. Adik kita 50,000. Nak bagi sama rata? Jawab sekarang. Dah dapat dah duit 1,000 atas peha masing-masing. Dah 1,000. Okey, saya tak nak bagi. Adakah saya berdosa sebab tak nak bagi sama rata? Berdosa tak? Saya punya pasal lah, hak saya. Nak bagi ke tidak? Jawab. Jagut panjang ni. Nak bagi. Kenapa nak bagi? Yang ni? Abang Fazil? Beri ke tak? Itu cakap lain. Ada tak yang tak nak bagi? Angkat tangan kat saya. Ni duit ada atas peha ni. Ada tak? Adakah berdosa kalau tuan-tuan tak bagi? Tak? Itu dia. Saya memang tak nak bagi. Tapi kena ingat, bila saya dapat lebih, maka tanggungjawab saya lebih. Adik perempuan saya makan cukup ke tidak, anak dia makan cukup ke tidak, maka saya akan bantulah dia. Itu cerita dia. Missing di situ. Tapi kita tak. Kita lead meeting tu kan, kita nak sulung. Bagi sama rata lah, kita adik-beradik kan, kira apa ni faraid. Meeting dalam 5 orang, tuan-tuan ingat semua setuju? Contoh, adik bongsu tak setuju, dia angkat tangan ke tidak? Tak. Kalau dia angkat tangan, takut nanti kata dia tamak. Yang ni semua kutuk dia. Jadi macam kes yang saya sebut mula-mula tadi. Waktu dulu kau sign, dah lebih pada 2007 punya cerita. Sekarang ni 2020, kau bangkit balik. Kau ceritalah, kau belajar dengan ustaz tu lah, ustaz ni pula. Saya tak nak begitu. Guru saya pesan, serah dulu. Bahagian masing-masing. Habis kita bersurai majlis kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka bangun. Lepas pada tu, abang sulung, Minah, mai sini. Nah, ambil sikit. Kau dapat sikit kan? Itu boleh. Sebab dah dapat dulu. Banyak berlaku tak dapat dulu. Dia hanya cerita kalau bagi ni kita bagi sama rata lah sebab kita adik-beradik ni. Dia tak cerita sepatutnya kau dapat 75,000. Itu yang saya tak syok tu. Macam tadi kan. Ni kalau begini punya keadaan apa jadi? Dia akan cerita pada bini dia. Bini dia akan kata dulu Kak Long lah ni. Bau. Ipar dua baluk. Gaduh sampai ke sudah, tuan-tuan sekalian. Nampak tak di situ? Simple. Nampak isu setuju tak apa kau Ustaz? Betul-betul setuju tak apa. Tapi kita yang lead meeting itu macam mana cara bercakap. Saya tak nak jadi balah, tuan-tuan sekalian. Adik-beradik jangan duk balah. Saya ingat adik-beradik saya cukup jaga, tuan-tuan sekalian. Saya kalau orang kata pada abang saya, mampus orang tu. Tak boleh saya akrab kuat. Sebab mak ayah memang jaga sungguh. Tuan-tuan tahu kami duduk di mana? Semuanya duduk di area sini. Kenapa saya tak pergi beli Sungai Buloh? Kenapa saya tak beli Seremban? Tak mau. Sebab setiap minggu kami akan aktiviti kami. WhatsApp group pun kami ada. WhatsApp group kami adik-beradik lain. Dengan ipar, dengan kakak ipar, no, tidak sama.
Akak ipar lain, adik ipar lain bang. Ni, adik-beradik. Mesti kuat. Tapi banyak berlaku bergaduh. Betul tak? Ada tak? Betul. Yang cucuk sebelah ni. Itu dah kot, tak ada soalan Soalan je lagi lah Jumpa lagi. Allahu akbar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bulan depan.